Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis. Pagi ini saya akan bentangkan catch-up plan fasa 2 yang akan bermula pada 2 atau 3 Januari sehingga 24 atau 25 Februari 2022. Fasa 2 ini adalah berkaitan dengan cadangan-cadangan tindakan yang boleh guru ambil. Tapi saya percaya guru-guru lebih tahu dan arif dalam hal ini dalam PDP sekolah masing-masing. Okey, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum KPM Perkasaku telah dilancarkan pada 30 Ogos 2021 dan catch-up plan fasa 1 pada masa sekarang sedang lagi berlangsung catch-up plan fasa 1 bermula pada 1 September sehingga 10 Disember. Matlamat utama KPM Perkasaku ini dilaksanakan adalah bagi membantu murid untuk memperkasakan kemahiran asas literasi dan numerasi serta meningkatkan penguasaan murid dalam mata pelajaran yang lain. Bagi merapatkan jurang pembelajaran timbul akibat pelbagai kekangan semasa melaksanakan PDPR, KPM telah merancang pemerkasaan pelaksanaan kurikulum yang memberi fokus kepada pelaksanaan catch-up plan 1 dan 2, pembangunan bahan repositori yang dikenali sebagai sumberku dan juga pemerkasaan pentaksiran bilik darjah. Objektif catch-up plan ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum tahun semasa secara optimum, merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud semasa krisis, menyediakan bahan sokongan kurikulum kepada guru bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dan memastikan murid bersedia mengikuti kurikulum tahun persekolahan 2022. Sebelum kita ke catch-up plan fasa 2, di sini kita recap apa yang berlaku di catch-up plan fasa 1. Okey, pelaksanaan catch-up plan fasa 1 meliputi program pengukuhan dan pengayaan serta pelaksanaan PBD yang diperkasakan. PBD dilaksanakan secara berterusan di akhir tahun persekolahan. Guru atau panitia perlu melaksanakan analisis tahap penguasaan murid bagi membuat penilaian akhir dan merancang atau menyaras aktiviti yang perlu dilaksanakan dalam catch-up plan fasa 2. Dalam catch-up plan fasa 1 pada 1 September 2021, guru perlu mengenal pasti peratus kandungan asas kurikulum yang telah diajar bermula daripada 20 Januari 2021 hingga 31 Ogos 2021. Guru perlu memastikan 70% dari kandungan asas kurikulum telah dihabiskan sehingga 31 Ogos 2021 seperti yang telah dirancang oleh guru berdasarkan di SKP, dokumen penjajaran kurikulum dan rancangan pengajaran tahunan. Bagi mata pelajaran yang belum dapat mencapai 70% pelaksanaan kandungan asas kurikulum sehingga 31 Ogos 2021, murid tetap akan meneruskan PDP atau PDPR dengan menggunakan strategi, kaedah dan pendekatan yang dicadangkan dalam catch-up plan seperti pendekatan bertema, pendekatan modular, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran terbeza dan simulasi amali virtual lab. 5 pendekatan yang dicadangkan membolehkan guru melaksanakan pemampatan dan pecutan. Manakala bagi mata pelajar yang telah mencapai 70% pelaksanaan kandungan asas kurikulum sehingga 31 Ogos 2021, PDP atau PDPR boleh diteruskan berdasarkan baki 30% sehingga 10 Disember 2021 dengan menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan yang bersesuaian mengikut tahap kemampuan murid, lokaliti dan kemudahan infrastruktur sedia ada. Bagi guru atau mata pelajaran yang telah berjaya menyelesaikan 100% kandungan asas kurikulum, pengukuhan dan pengayaan perlu dibuat dengan melaksanakan kandungan pelengkap dan tambahan dalam proses PDP yang seterusnya. Penilaian akhir tahap penguasaan murid dalam catch-up plan KPM Perkasaku ini dilaksanakan oleh guru pada Disember 2021 sebelum bermula cuti persekolahan
iaitu sebelum 10 Disember. Penilaian akhir akan berlaku setelah murid selesai melalui semua proses PDP, PDPR pada tahun 2021 dan semua tahap penguasaan keseluruhan mata pelajaran telah direkod dan dilaporkan oleh guru mata pelajaran ataupun guru kelas. Guru mata pelajaran akan menilai tahap penguasaan akhir murid melalui pelaporan akhir PBD bagi menentukan kategori murid yang akan menyambung aktiviti PDP, PDPR pada bulan Januari dan Februari 2022. Bagi menyokong program ini, repositori bahan yang dikenali sebagai sumberku telah dibangunkan. Sumberku mengandungi bahan kurikulum dan bahan sokongan kurikulum seperti bahan PDP, garis panduan strategi M2P, Student Enrichment Learning Framework serta panduan pelaksanaan pelbagai kaedah PDP yang sesuai. Pelaksanaan catch-up fasa 2 akan bermula pada 2 atau 3 Januari sehingga 24 atau 25 Februari 2022. Murid akan meneruskan pembelajaran tahun 2022 mulai 21 Mac 2022. Okey, catch-up plan fasa 2 yang akan dibentangkan ini merupakan kesinambungan atau susulan daripada catch-up plan fasa 1. Catch-up plan fasa 2 ini merupakan cadangan-cadangan yang boleh dilaksanakan setelah sekolah dibuka pada Januari sehingga Februari 2022. Okey. Di sini saya ingin ingatkan lagi objektif catch-up plan. Tadi saya dah maklumkan sebab itu terkandung dalam catch-up plan fasa 1. Yang ni pun sama dalam catch-up plan fasa 2 iaitu objektif dia adalah untuk meningkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum tahun 2021 secara optimum, merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud semasa krisis, menyediakan sokongan kurikulum kepada guru bagi melaksanakan PDP, seterusnya memastikan murid bersedia mengikuti kurikulum tahun persekolahan 2022 yang akan bermula pada 21 Mac 2022. Okey, sebelum catch-up plan ini dilaksanakan, diagnosis tahap penguasaan murid perlu dilaksanakan sebelum 10 Disember 2021 atau sebelum sekolah dibuka pada Januari 2022 bagi mengenal pasti tahap penguasaan murid. Adakah murid dapat melepasi tahap penguasaan 3? Bagaimana dengan murid yang tak pernah hadir PDPR atau PDP? Selepas diagnosis dilaksanakan, guru-guru setiap mata pelajaran akan dapat mengenal pasti tahap penguasaan murid mereka. Okey, sebelum perancangan aktiviti dijalankan, guru perlu tahu dan kenal murid mereka. Siapakah murid anda? Apakah yang murid telah tahu? Mungkin pengetahuan yang murid peroleh berbeza. Okey, saya teruskan. Guru perlu mengetahui masalah murid. Kenapa mereka tidak faham apa yang telah diajar? Adakah kerana murid tidak hadir PDPR atau PDP? Murid tak faham atau tak menguasai sesuatu kandungan atau kemahiran yang diajar, atau murid tak pernah belajar sebab tidak hadir? Kemudian guru dah kenal dan tahu serta faham dengan situasi murid ini. Guru perlu merancang apakah strategi yang sesuai untuk murid ini. Diagnosis yang dilaksanakan guru akan menjawab soalan-soalan ini, iaitu apakah yang murid tahu, apakah yang telah murid pelajari, apakah masalah murid, di mana murid perlu berada, apakah tahap penguasaan murid. Guru perlu berfikir dan bertindak dengan membuat perancangan yang teliti dan dapat membuat persediaan untuk tahun berikutnya. Dicadangkan beberapa tindakan yang guru boleh gunakan. Setelah mengenal pasti tahap penguasaan murid, kumpulan murid boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan murid tahap 1 dan tahap 2, kumpulan murid tahap 3 dan tahap 4, kumpulan murid tahap 5 dan tahap 6. Tahap penguasaan ini merupakan titik permulaan bagi guru menyediakan aktiviti PDP dalam kelas. Tahap penguasaan ini bukanlah untuk memisahkan murid mengikut kelas. Tahap penguasaan ini adalah untuk mengenal pasti penguasaan murid dalam mata pelajaran tertentu. Di sini guru boleh tentukan intervensi yang diperlukan oleh murid.
Bagaimana dengan murid yang tidak pernah menghadiri kelas PDPR atau PDP dan tidak dapat ditaksir? Apa yang guru boleh lakukan? Mereka tidak dapat diletakkan tahap penguasaan satu, iaitu murid yang tak pernah hadir kelas tak perlu letakkan dalam tahap penguasaan satu sebab memang mereka kosong ya. Jadi tapi murid ini boleh dimasukkan dalam titik permulaan TP1, TP2 untuk tujuan diberi intervensi yang sewajarnya. Murid yang berada di TP1, TP2 tidak bermakna mereka murid lemah. Di sini guru perlu tahu masalah murid. Mungkin mereka berada di TP1, TP2 sebab tidak menghantar tugasan, tidak buat homework dan sebagainya. Mungkin setelah hantar tugasan, mereka boleh berada di TP4, TP5. Titik permulaan berbeza-beza selepas diagnosis, tapi in the end, sky is the limit untuk murid tersebut. Okey, cadangan intervensi perlu holistik dan merangkumi TP1, TP6 untuk memberi peluang kepada murid untuk mencapai tahap penguasaan yang selanjutnya. Titik permulaan mereka selepas diagnosis, mungkin mereka boleh berada di TP1, TP2 tapi dengan intervensi yang sesuai, mereka boleh mencapai TP5, TP6. Murid tidak dipisahkan mengikut kelas ya. Saya dah maklumkan sebelum ni. Guru boleh menggunakan strategi PDP yang bersesuaian dengan murid, persekitaran dan sebagainya. Guru kena fikirkan apakah pendekatan yang sesuai untuk murid. Terdapat juga pendekatan yang sesuai untuk kumpulan murid tertentu. Guru perlu fikirkan apa yang sesuai untuk murid kerana guru tahu tentang keupayaan murid sendiri. Di sini kami telah sediakan beberapa contoh pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek bagi beberapa mata pelajaran. Dalam masa yang singkat, sebelum sesi persekolahan yang baharu pada akhir Mac 2022, guru boleh melaksanakan aktiviti yang menarik atau yang dapat menarik minat murid seperti pembelajaran berasaskan projek. Pembelajaran berasaskan projek ini telah dijelaskan dalam taklimat siri 2 iaitu murid mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu atau tajuk bagi menghasilkan sesuatu produk. Untuk catch-up plan ini, guru-guru bolehlah memberi tumpuan kepada pembelajaran berasaskan projek. Namun, strategi atau pendekatan lain yang telah dibentangkan dalam catch-up plan terdahulu seperti pendekatan bertema, pendekatan modular, pembelajaran terbeza, simulasi virtual lab, strategi M2P boleh juga digunakan. Bagi kumpulan murid yang telah diagnosis berada di TP1, TP2, guru perlu memberi banyak bimbingan dan menjalankan aktiviti pengukuhan. Rakan-rakan mereka yang berada dalam kumpulan TP5 dan TP6 juga boleh membantu mereka dan menjadi pembimbing. Bantuan daripada rakan sebaya boleh menjadi aktiviti yang berkesan. Saya rasa guru-guru pun tahu tentang perkara ini ya. Kumpulan murid di TP3 dan TP4 juga masih perlukan sedikit bimbingan tapi tidak sebanyak seperti kumpulan di TP1, TP2. Mereka juga perlu dibimbing oleh rakan sebaya di kumpulan TP5, TP6. Guru boleh laksanakan aktiviti pengukuhan agar mereka boleh bergerak ke TP5 atau TP6. Murid dalam kumpulan TP6, TP5, TP6 boleh melaksanakan pembelajaran kendiri ya. Guru-guru sedia maklum tentang Student Enrichment Learning Framework atau SEF yang telah dinyatakan dalam KPM Perkasaku di bawah pemerkasaan pembelajaran kendiri. Melalui SEF, murid dapat memaksimumkan potensi diri serta menguasai kemahiran dan pengetahuan yang telah dipelajari. Di sini, murid boleh memilih aktiviti, menilai dan memantau pencapaian mereka. Murid-murid ini boleh dijadikan pembimbing rakan mereka. Aktiviti ini akan meningkatkan kreativiti mereka serta mengukuhkan pemahaman mereka dalam pembelajaran.
Guru juga boleh menyediakan aktiviti pengayaan untuk murid-murid di kumpulan ini. Okey, untuk makluman semua, bahan PDP yang bersesuaian juga boleh diperoleh dalam repositori sumberku ya, seperti yang dimaklumkan dalam catch up plan sebelum ini. Okey, bagi memberi pemahaman kepada guru-guru, di sini disediakan beberapa contoh bagaimana pembelajaran berasaskan projek dilaksanakan dalam mata pelajaran matematik, sains, pendidikan khas dan sejarah. Guru-guru boleh melaksanakan mengikut kesesuaian mata pelajaran dan kelas atau murid masing-masing. Dengan itu, saya serahkan pembentangan kepada rakan-rakan yang akan membentangkan contoh pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek. Dipersilakan. Sekian, terima kasih bagi pihak saya.